Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini bersama dengan Cikgu Fazleni Fazil. Okey, kita akan bersama-sama belajar modul 6.0 imbangan duga. Standard kandungan imbangan duga bahagian 1. Standard pembelajaran 6.1.1 menyatakan fungsi imbangan duga. 6.1.2 menyediakan imbangan duga dengan memindahkan baki debit dan baki kredit dari maklumat yang disediakan. Okay, jom kita tengok pula kriteria kejayaan. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat menyatakan fungsi imbangan duga, menyediakan imbangan duga dengan memindahkan baki debit dan baki kredit dari maklumat yang disediakan. Okey, imbangan duga. Apa tu imbangan duga? Imbangan duga merupakan senarai baki debit dan baki kredit yang diambil daripada akaun-akaun ledger pada satu tarikh tertentu. Imbangan duga juga disediakan untuk menyemak ketepatan sistem catatan bergu. Okey, jom kita tengok fungsi imbangan duga. Ni fungsi murid-murid, fungsi imbangan duga. Okey, fungsi yang pertama ialah menyemak ketepatan pengiraan dalam buku catatan pertama dan ledger. Fungsi imbangan duga yang kedua ialah menyemak ketepatan catatan bergu. Yang ketiga ialah mudahkan penyediaan penyata kewangan. Yang keempat, menyemak ketepatan proses pemindahan dari buku catatan pertama ke ledger. Okey, kita ulang lagi sekali ya, fungsi imbangan duga. Pertama, menyemak ketepatan pengiraan dalam buku catatan pertama dan ledger. Kedua, menyemak ketepatan catatan bergu. Ketiga, menyemak ketepatan proses pemindahan dari buku catatan pertama ke ledger. Dan yang keempat, memudahkan penyediaan penyata kewangan. Okey, beringat murid-murid fungsi imbangan duga? Okey, jom kita cuba latih diri pula. Latih diri fungsi imbangan duga. Okey, latih to be pertama, fungsi imbangan duga. Okey, tengok dulu macam mana cikgu bermain ya untuk latih to be 0.0 latih to be nombor 1. Okey. Dia untuk permainan ni ya,
kita tarik ya perkataan yang alfabet tu lah. Okay, cikgu ada bagi clue huruf besar, letakkan di bahagian depan sekali. Okay, fungsi imbangan duga yang ni, yang pertama ni, menyemak. Okay, cikgu kita tengok huruf besar kan, jadi yang tu sebagai clue ketepatan. Okay, menyemak ketepatan catatan bergu. Fungsi imbangan duga yang pertama. Boleh ingat murid-murid? Fungsi imbangan duga pertama ialah menyemak ketepatan catatan bergu. Okey, betul. Cikgu dapat 10 markah. Okey. Fungsi imbangan duga yang kedua. Okey. Apa tu? Menyemak. Okey, cikgu teka terus. Menyemak. Okay, yang kedua, okey. Clue letak di bahagian depan. Menyemak ketepatan. Okey. Menyemak ketepatan. Betul. Okey, menyemak ketepatan. Okey. Pengiraan. Okey, menyemak ketepatan pengiraan dalam buku catatan pertama dan ledger. Cikgu teka sampai habis. Okey, betul ke tidak? Kita tengok sama-sama lah. Fungsi imbangan duga yang kedua ialah menyemak ketepatan pengiraan dalam buku catatan pertama dan ledger. Okey, betul. Okey, betul. Tahniah pada cikgu. Okey, kita tengok pula kepada soalan nombor 3. Fungsi imbangan duga yang ketiga. Okey. Ada clue kat situ. Huruf besar M dia. So, jawapan dia apa? Menyemak. Okey, menyemak ketepatan proses. Okey, menyemak ketepatan proses pemindahan. Cikgu teka. Menyemak ketepatan proses pemindahan dari buku catatan pertama ke ledger. Betul ke tidak? Menyemak ketepatan proses pemindahan dari buku catatan pertama ke ledger. Okay, murid-murid, lepas cikgu tunjukkan latih tubi nombor 1 ni, murid-murid pun boleh try. Okay, cuba juga untuk buat latihan ni. Betul. Menyemak ketepatan proses pemindahan dari buku catatan pertama ke ledger. Okey, tahniah. Okey, soalan yang terakhir. Kat situ kan ada 4 soalan ya. Okey, soalan terakhir. Fungsi imbangan duga ialah apa dia tu? Memudahkan penyediaan penyata kewangan. Okay, memudahkan penyediaan kat nombor 2. Perkataan nombor 2 tu tak ada clue nah. Okey, murid-murid boleh teka juga. Tapi cikgu tahu murid-murid semua senang ingat kan. Okey, memudahkan penyediaan penyata kewangan.
Cikgu dapat markah berapa keseluruhannya? Markah yang skor cikgu dapat ialah 356. Masa yang cikgu ambil ialah 5 minit 19 saat. Jadi cikgu nak murid-murid buat dan pasti boleh kalahkan markah dan masa yang cikgu main start tadi ni ya. Okey. Kita teruskan lagi pengajaran kita. Okey. Murid-murid boleh scan barcode yang cikgu sediakan di paparan skrin. Okey, cikgu ada bagi bila scan barcode tu akan keluar paparan bertajuk fungsi imbangan duga. Jadi murid-murid boleh type nama, sekolah dan juga negeri. Okey, selamat mencuba. Okey, baiklah. Seterusnya kita study contoh dan latihan mudah bagi imbangan duga ya murid-murid. Okey, contoh soalan mudah yang pertama. Maklumat berikut diambil daripada perniagaan tudung muslihah pada 31 Disember 20x0. Anda dikehendaki menyediakan imbangan duga pada 31 Disember 20x0. Okey, soalan dia nak minta dalam bentuk lajur. Okey, kalau tengok ya murid-murid, okey, daripada maklumat tersebut, bentuk lajur macam mana? Okey, tengok cikgu ada letak jawapan di sebelah kanan. Okey, mula-mula letak nama perniagaan. Kemudian imbangan duga pada. Okey, imbangan duga pada. Tengok dia pada bila dia tutup tempoh perekonan dia. 31 Disember 20x0. Okey, kena tulis macam ni. Seterusnya, debit ringgit Malaysia, kredit ringgit Malaysia. Okey. Macam mana kita nak tahu ni mana satu letak belah debit, yang mana satu letak belah kredit? Okey, cikgu nak bagi petua. Untuk aset, murid-murid, aset dan juga aset dan juga belanja. Okey. Aset dan juga belanja berada di sebelah mana murid? Kalau imbangan duga, kita letakkan ia di sebelah debit. Bagi liability, equity pemilik ataupun hasil, kita letak dia dekat imbangan duga di sebelah kredit. Untuk maklumat contoh soalan ni, kita kena pasti dia berada di sebelah debit ke tak imbangan duga. Tunai apa murid-murid? Siapa boleh ingat? Tunai itu dalam kategori apa? Aset. Okey, pandai. Bank, aset. Akaun belum terima? Aset. Akaun belum bayar? Liability. Sewa dibayar. Perkataan dibayar, diberi, merujuk kepada apa murid? Belanja. Okey. Faedah atas simpanan. Simpanan bukan pinjaman. Faedah atas simpanan merujuk kepada hasil. Sebab kita simpan, kita dapat faedah. Okey, simpan duit dalam bank. Okey, modal, equity pemilik. Insurans, belanja. Diskaun diberi. Sat-sat cikgu habaq, perkataan diberi atau dibayar merujuk kepada belanja.
Belian, okey, kita letak belian, letak belah debit, okey, belanja juga tapi di dalam kategori apa? Di dalam kategori kos jualan kan, komponen. Jualan, okey, belah kredit. Pulangan jualan. Okey, kalau jualan yang murid belah kredit, belian kita letak belah debit. Kalau pulangan dia terbalik. Jadi kalau belian belah debit, pulangan belian belah mana murid? Belah kredit. Okey, jualan belah kredit, pulangan jualan belah mana murid? Belah debit. Okey, lepas kita dah buat macam ni, kita kena pasti baru kita transfer ke dalam imbangan duga. Ikut turutan murid untuk elakkan ada yang tertinggal. Jadi tunai, letak kat tunai. Aset, belah cikgu Habak tadi belah mana? Debit, letak belah debit. Bank, tulis bank. Aset letak belah debit. Akaun belum terima, debit. Akaun belum bayar, kredit sebab liability. Sewa dibayar, belanja belah debit. Faedah atas simpanan, hasil tak belah kredit. Modal, kredit sebab equity pemilik. Insurans, letak debit sebab belanja. Diskaun diberi, belah debit belanja. Belian debit, jualan kredit, pulangan jualan. Terbalik tadi cikgu cakap, debit, pulangan belian kredit. Seterusnya imbangan duga ni, murid-murid tambah semua sekali yang belah debit ni. Mesti sama murid imbangan duga. Kalau tak balance tu mesti ada kesilapan. Okey? Jadi bila ditambahkan semua di belah debit ni, dapat 36,560. Belah kredit, kita tambah semua. Dapat juga 35, bukan 35, minta maaf. 36,560. Boleh murid? Okey, boleh juga cuba juga nak contoh soalan mudah satu ni. Tutup jawapan sebelah ni. Okey, cuba buat balik. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Masih soalan mudah yang pertama tadi. Okey. Okey. Masih soalan mudah yang pertama tadi. Tapi dalam soalan ni dia cakap apa? Anda dikehendaki menyediakan imbangan duga pada 31 Disember 20 kali kosong dalam bentuk T. Bentuk T. Nampak tak murid-murid ni bentuk T? Okey. Bentuk T apa ni yang belah debit ni? Ni debit ni ialah aset dengan belanja. Belah kredit ni apa dia? Liability, equity pemilik dan juga hasil. Jadi sama je tadi. Kena pasti tunai ni aset, letak belah debit. Bank, aset, debit. Akaun belum terima, debit. Sewa dibayar, debit. Faedah atas simpanan, hasil, letak belah kredit. Dan ni akaun belum bayar, belah kredit, liability ya. Modal, kredit, equity pemilik. Insurans, debit, belanja. Diskaun diberi, belanja, debit. Belian, debit. Jualan, kredit. Pulangan jualan, debit. Pulangan belian, kredit. Okey, yang ni pun sama juga. Yang belah kiri, cikgu tambah semua ni, dapat 36,560.
Yang belah kredit dia di sebelah kanan cikgu bila tambahkan semua item hasil, equity pemilik dan juga liability pun dapat 36560. Okey, ni ialah contoh soalan mudah yang pertama. Okey. Oleh itu, murid-murid, untuk video kali ni, cikgu nak murid-murid semua cuba buat latihan mudah yang pertama ni pula. Maklumat berikut diambil daripada perniagaan Kek Liana pada 31 Julai 20 kali 1. Anda dikendaki menyediakan imbangan duga pada 31 Julai 20 kali 1. Okey. Buat dalam bentuk T dan juga dalam bentuk lajur. Okey, murid-murid, latihan mudah yang pertama ni juga, murid-murid boleh scan QR code di bawah ni nah. Okey. Buat boleh di dalam buku latihan masing-masing. Okey, selamat mencuba. Semoga maju jaya. Okey. Semoga kita bertemu lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe. Bagi yang belum tekan butang subscribe, boleh tekan butang loceng notifikasi. Ini penting juga untuk tengok video-video yang akan datang, yang akan cikgu upload lagi nanti. Dan boleh, kalau suka video ni, boleh tekan like, share, komen. Okey, selamat menonton, selamat belajar, semoga maju jaya. Okey, bye. Jumpa lagi.